cara nak bantu memudahkan proses bersalin. Orang dulu buat apa nak bantu memudahkan proses bersalin? Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat malam semua kan? Selamat malam. Kita jumpa lagi malam ni dengan live bersama Kak Ijah di bersama malam bulan di pagar bintang dalam Bebel Lirik Kebayan malam ni. Kita nak membawakan tajuk malam ni, cara nak bantu memudahkan proses bersalin. Orang dulu buat apa nak bantu mudahkan proses bersalin. Ni maknanya style lama-lama. Style lama-lama apa yang diorang petua-petua orang dulu tentang macam mana kita nak mempermudahkan proses bersalin. Kan. Hai. Sesiapa yang ada dengan Kak Ijah, kita tunggu share-share dulu akak kau comot-comot malam ni kan. Minta tolong share-share, minta tolong like kan, supaya kita boleh berkongsi dengan kawan-kawan ataupun berkongsi dengan saudara mara yang ada yang bakal melahirkan, supaya bolehlah nak kongsi macam mana cara nak bantu mudahkan proses bersalin. Kan, sebab ramai yang tanya macam mana nak elakkan ada luka yang besar. Orang dulu buat macam mana? Orang dulu buat macam mana nak bagi mudah bersalin. Orang dulu petua orang dulu lah yang kita nak ajarkan ni kan, supaya korang boleh dapat manfaatnya lah kan, supaya boleh implement ataupun buatkan. Waalaikumsalam Umi Adam Inara. Hai Nur Ashanti. Hai Nur siapa ni? Cheryl Marhan. Okay, sorry kalau kita salah sebut nama, mata pun tak berapa jelas. Okay, jadi hari ni kita nak berkongsi tentang proses melahirkan. Okay, persediaan proses melahirkan ni sebenarnya korang kena buat daripada awal. Bukan kata kita nak bersalin besok, hari ni baru kita nak buat persediaan untuk membantu memudahkan proses bersalin. Tidak. Kalau orang dulu-dulu, kita nak cerita pasal orang dulu-dulu punya petua ya. Kalau petua dulu-dulu, ada banyak petua-petua yang diorang bagi untuk memudahkan kita ataupun untuk tips kita macam mana nak bantu diri kita supaya memudahkan bersalin. Waalaikumsalam Salasiah Razali. Hai Pida kan. Pida ni nak bersalin ni, tak lama lagi ikutnya kan. Okey, jadi kalau orang dulu dia ada macam-macam petua yang boleh bantu untuk memudahkan proses melahirkan. Okey, contohnya kan, paling penting sebenarnya persediaan untuk melahirkan tu kita dah buat daripada kita hamil 7 bulan. Okey, daripada kehamilan kita dah masuk je 7 bulan, maka bersedialah proses untuk kelahiran tu. Sebabnya pada orang dulu-dulu bila 7 bulan tu ramai orang dah boleh bersalin. Okey, ramai orang boleh bersalin 7 bulan. Even sekarang pun ramai yang dah bersalin bila premature baby. Jadi persediaan tu sangat-sangat penting untuk kita buat. Okey, persediaannya sangat-sangatlah penting. Yang paling utama sekali bila kita ni nak melahirkan, yang paling penting sekali Kak Ijah nak cakap kat korang, first of all, on the top of all, tak kisahlah korang Islam ke, korang bukan Islam ke, korang korang Islam atau bukan Islam, korang kena redha. Okey, perkara pertama, suka tajuk malam ni, alhamdulillah kan. Saya masa baby first, baby 7 bulan gugur. Hai siannya akak, customer saya masa baby first, baby 7 bulan gugur. Kasihannya ya, 7 bulan, mungkin belum masuk 7 bulan dah tu, 6 bulan lebih tu. Gelap kat belakang tu. Ramai orang seram tengok gelap kat belakang Alahai, seram sangat. Kak Ijah kat beranda ni sebenarnya. Sebab apa Kak Ijah dekat beranda ni senang tak bising. Anak akak engkau ni 7, sekejap kan terjerit. Ada. Jadi akak duduk kat beranda ni membawa diri yang lara. Di gelap gelita ni cik. Kan, supaya korang boleh dengar dengan jelas lah kan. Boleh dengar dengan jelas. Jangan seram-seram. Maklum cerita nenek kebayan kan. Kan. Okey, sambung balik. Yang paling penting sekali, on the top of all, kita kena ada sifat yang sangat-sangat redha. Apapun baik atau buruknya, kita kena bersangka baik dengan Allah, kena banyak berdoa. Kena start doa, kalau boleh buatlah solat hajat kan, once in a while, untuk minta dengan Allah, untuk
kalau bagi yang Islam kan minta dengan Allah supaya dipermudahkan urusan melahirkan kita. Ini adalah satu yang paling penting. Okey, kena doa dulu, kena doa. Allah mudahkanlah aku nak beranak, anak aku ni. Kan minta betul-betul. Minta tu biar betul. Bagilah jalan aku tu buka dengan betul. Bagilah baby tu keluar dengan mudah. Janganlah bagi aku rasa sakit yang banyak sangat. Aku takut aku tak tertanggung. Cara doa tu kena betul. Bagilah baby aku keluar dengan sempurna, kan? Bagi anak aku ni keluar dengan sempurna. Bagilah aku jahitan yang kurang. Contohnya kan, kalau kita kata tak nak jahit, minta dengan betul-betul. Ini adalah petua yang paling-paling basic Kak Ija rasa, tapi ramai orang yang tak buat. Ramai orang yang lupa nak buat. Ramai orang yang kadang-kadang kita ni tak terfikir nak buat. Tapi percayalah kalau korang buat benda ni, insya-Allah kalau Allah tu maha mendengar kan. Kalau didengari Allah, insya-Allah dipermudahkan urusan kita. Kalau ada apa-apa halangan kan, kita tak tahu, mungkin bila-bila kita ada halangan, tapi disebabkan oleh doa dan permohonan kita ni, Allah bagi mudah pada kita kan. Yang keduanya adalah ibu dan bapa. Pertama sekali ibulah kan, ibu, bapa dan suami. Minta keredaan. Okey, dah masuk waktu kehamilan 7 bulan tu, kalau boleh daripada awal mengandung kita dah minta ampun dah dengan kedua ibu bapa kita. Mak, ayah, saya ni tengah mengandung, saya minta mak dengan ayah tolonglah maafkan segala dosa-dosa saya. Andainya ada masa-masa saya hamil ni, saya menyinggung perasaan mak dengan ayah ke, kan? Minta doakan saya supaya kelahiran saya ni mudah. Ini adalah petua yang sangat-sangat simple, tapi sangat-sangat berbaloi untuk korang buat. Perkara yang nampak macam benda Kak Ija ni, petua orang zaman dulu buat ke macam ni kan. Tapi dengar sangat-sangat simple, tapi kalau korang buat, insya-Allah korang akan nampak dia punya kelebihannya. Hai Mal, kan? Hai Mal. Mal mesti seram tengok belakang Kak Ija ya. Jangan risau. Kawasan Kak Ija ni memang tak ada orang. Memang kawasan yang lapang dan tak ada orang lah, kan? Jangan risau. Tak ada apa-apa, insya-Allah. Okey. Okey. Jadi seterusnya macam kita cakap, mintalah doa daripada kedua ibu bapa kita supaya doakan kita agar dipermudahkan. Agar dipermudahkan proses melahirkan kita, agar dipermudahkan agar dia ampunkan dosa-dosa kita. Kadang-kadang asbab kita punya dosa dengan kedua ibu bapa kita, Allah bagi kita kesukaran sedikit supaya kita insaf. Kadang-kadang kalau dulu-dulu banyak kisah yang macam ni. Orang yang tak boleh nak melahirkan dulu-dululah sebab mak dia terluka sampaikan mak kena pergi minta, mak kena rendam air basuh tangan lah bagi anak minum baru anak boleh beranak. Nak kena rendam macam-macam baru anak boleh beranak. Macam tu zaman dulu punya cerita. Ada kisah-kisah yang macam ni, kisah anak mengalami kesukaran bersalin disebabkan dia menyinggung perasaan ibu dia. Ini adalah satu kisah yang selalu yang Kak Ija diperdengarkan daripada zaman dulu-dulu. Kalau zaman dulu-dulu orang akan ingatkan kita yang bila malam pula. Dengar aku baca salah siah ni dia tulis bulan, aku nak bila malam bulan mengambang pula. Kan? Bila nak bersalin, mintalah ampun dengan kedua ibu bapa kita, takut-takut kita ada menyinggung. Takut-takut kita ni tergolong dalam anak derhaka dan Allah nak uji kita dengan permasalahan-permasalahan. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat-sangat penting untuk dapat redha, untuk dapat keredaan, untuk dapat doa daripada ibu kita, terutama kitanya. Ibu kita, ibu mertua kita, suami, bapa kan, mintalah halalkan makan minum ni semua supaya kita boleh bersalin tu dengan tenang kan, kita bersalin dengan keredaan orang-orang di sekitar kita. Itu adalah petua kedua. Petua yang perkara kedua yang korang patut buat. Kan? Betul kan? Gelap Mal. Kak, Mal berani tak duduk kat luar ni, cik? Mal kata dia takut. Okey.
Jadi yang ketiga sekali, apakah orang tua-tua dulu buat? Okey, orang tua-tua dulu buat selain daripada kita kita minta keredaan Allah, kita minta keredaan kedua ibu bapa, keredaan suami, kita juga boleh mengamalkan surah-surah yang bagus untuk kita amalkan bagi memudahkan kelahiran. Surah-surah yang bagus kan kita boleh amalkan, zikir-zikir yang bagus, boleh cari zikir-zikir apa yang bagus. Contohnya kalau korang pandai baca surah Maryam, bacalah surah Maryam. Selain daripada tu, kita boleh juga amalkan zikir-zikir yang memudahkan. Contohnya, amalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita amalkan selalu supaya Allah memberi kita jalan yang mudah untuk bukaan kita tu. Jadi daripada awal kita dah amal. Ada amalan untuk membantu memudahkan jalan terbuka. Okey, ini adalah daripada segi spiritualnya. Daripada segi spiritualnya lah kan, petua-petua orang dulu-dulu. Ini bukan petua lah, ini pesanan orang tua-tua dulu. Okey, pesanan orang tua-tua dulu lah. Kalau arwah Atuk Kak Ija dulu, banyak pesanan dia, banyak benda yang kita tak boleh. Kalau dah 7 bulan mengandung tu, dah tak boleh. Macam-macam petua lah kan. Tak boleh duduk dekat atas tangga lah kan. Takut nanti tak boleh duduk depan pintu rumah lah. Ini adalah perkara-perkara yang orang dulu-dulu sebut. Okey, jangan duduk depan pintu rumah. Nanti susah baby tu. Dia tak mau keluar. Dia lambat nak keluar. Tak tahu apa rationalnya. Tapi memang dia orang tak bagilah. Mungkin susah nak bangun ke kita tak tahu. Tapi pada Kak Ija, as long as benda tu tak menyukarkan Kak Ija buat je. Kan, selagi benda tu tak beri kesukaran pun, aku tak ada masalah pun tak duduk depan pintu rumah. Kan, jadi Kak Ija tak buat. Kak Ija tak duduk depan pintu rumah selalunya. Bukan Kak Ija kata Kak Ija percaya. Tapi tak ada apa pun, bukan aku kena duduk. Buat apa aku nak duduk depan pintu rumah? Macam tu lah pada Kak Ija. Kan, buat apa nak duduk depan pintu? Duduk. Kan, contohnya yang orang tua-tua dulu kata jangan tu. Jadi Kak Ija pun jangan-jangan buat lah. Kalau yang orang tua-tua dulu punya pantang larang. Okey, selain daripada tu, apa yang kita boleh amalkan adalah dengan mengamalkan meminum minyak kelapa dara. Minyak kelapa dara ni ataupun minyak kelapa lah, minyak kelapa. Okey, kita jangan minum banyak lah. Kita kalau ada minyak zaitun lebih bagus. Kalau dulu orang kampung dia tak ada lah minyak zaitun kan. Minumlah juga minyak kelapa, berkolesterol dia orang kata. Tapi tak tahu Kak Ija rasa ianya agak membantu. Untuk kita minum virgin coconut oil tu mungkin setengah sudu kecil sehari. Contohnya kan. Jadi jangan terlampau kerap. Mungkin seminggu 3 kali kan daripada awal-awal tu untuk bantu kita memudahkan bukaan jalan. Okey, ini adalah petua-petua orang dulu-dulu. Ada petua yang mengatakan bila kita mandi kan, makcik-makcik marah sangat kalau duduk depan pintu rumah kan. Jadi banyak petua ataupun pantang larang orang dulu-dulu yang diorang tak bagi kita buat supaya mengelakkan masalah ketika bersalin. Contohnya tak bagi lilit rambut. Tak bagi kita ikat rambut, kita lilit ni tak bagi. Sebab apa? Dia takut nanti uri melilit baby. Macam tu lah. Orang dulu-dulu punya cerita. Okey, jadi Kak Ija tak tahu apa rationalnya. Tapi mungkinlah dia orang punya pemerhatian macam tu kan. Kak Ija tak tahu. Jadi mungkin kalau rasa tak membebankan korang, tak payah je lah buat kan. Kita tak tahu dia punya rationalnya kan. Macam tu. Jangan lilit-lilit rambut. Jangan bila mandi basahkan rambut dengan tuala, lilit-lilit tuala tu dengan rambut dengan tuala. Lepas tu pasang ke belakang macam tu. Dia orang tak bagi. Tak bagi buat macam tu. Orang dulu-dulu memang tak bagi. Sebab apa? Dia kata ianya akan menyukarkan kelahiran. Minyak kelapa darah dalam bentuk kapsul okey tak? Itu Kak Ija tak tahu sebab zaman dulu kita minum macam tu. Mungkin boleh lah, insyaAllah boleh kan. Agak-agak kapsul tu boleh larut dengan cepat lah. Kan macam tu. Yang seterusnya, apa yang kita boleh buat? Apa yang orang tua-tua dulu buat? Memang betul doa orang-orang kita sayang sangat berkuasa. Ikut je pantang dulu. Janji tak bertentangan dengan ajaran kita kan. Betul. Kita ikut mana yang mampu. Betul. Kak Ija pun berfikiran macam tu. Selagi minum air hujung rambut. Ini adalah satu lagi petua yang sangat-sangat Kak Ija rasa efektif.
Kak Ija rasa sangat-sangat efektif bagi Kak Ija. Sebab apa? Sebab ianya memang Kak Ija rasa Kak Ija mempunyai siri kelahiran yang mudah. Kak Ija tak ada masalah yang teruk ketika bersalin, kecuali anak Kak Ija yang nombor 3 tu. Kak Ija ada masalah apa? Masalah baby melentang itu saja kan. Dia kata ambil air hujung rambut, bila kita mandi basah rambut tu dah kering-kering kan, ada ambil air hujung rambut tu, kita selawat lah, dan hisap sikit air hujung rambut tu, hisap, minum. Itu orang tua tu dulu Kak Ija tak tahu rationalnya apa, tapi macam efektif, macam efektif kan, tapi kita tak tahu apa rationalnya. Ni orang tua-tua dulu punya cara, macam mana dia nak bantu sambil selawat mudah bersalin. Betul. Ni nampak Siti Mazira ni kata, mak mertua saya pesan bila mandi minum air hujung rambut. Betul. Air rambut basah tu, isap sikit air hujung rambut tu sambil selawat. Ini adalah petua orang dulu-dulu. Kak Ija nak cerita pasal petuanya lah kan. Kalau boleh diikut, ikut. Kalau tak boleh diikut, tak payah kan. Ya betul, yang minum air hujung rambut tu ada staff nurse dekat HKL pun suruh Kak Tim amalkan sambil berselawat. Betul. Kalau Kak Ija dulu, nenek-nenek, makcik-makcik, nenek-nenek cik yang bidan-bidan tu memang selalu pesankan macam tu. Kalau Kak Ija pergi melenggang perut ke, kan 7 bulan kita orang akan melenggang perut tau. Jadi masa yang Kak Ija dah meninggal, nenek saudara Kak Ija yang akan lenggangkan perut Kak Ija. Nenek saudara Kak Ija dia akan betulkan kedudukan rahim lah, dia orang ada buat urutan lah kan, kita buat jamuan sikit untuk doa selamat kan. Jadi bila dia lenggang perut tu, dia akan pesan suruh kita buat apa, minum air hujung rambut tu, senang nanti kau nak beranak. Jadi ni adalah pesan yang dipesankan kepada Kak Ija. Kak Ija pun berkongsi sahajalah dengan korang supaya insyaAllah berkat amalannya tu memberi manfaat kepada orang terdahulu yang mengajarkan kepada kita kan. Tak tahu macam mana rationalnya, tapi diorang ajar macam tu. Hujung rambut, isap air hujung rambut sambil berselawat. Niatlah dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, macam mana lurusnya air ni jatuh daripada rambut aku ni. Aku nak macam mana mudahnya jatuh air dari rambut aku ni, macam itulah kau mudahkan aku melahirkan anak aku nanti. Macam itulah. Kan doa ni, kita ni dalam keadaan teruji dengan kehamilan. Kan insyaAllah kalau doa-doa tu sangat-sangat insyaAllah dimakbulkan oleh Allah kan. Jadi doa yang baik-baik, doa yang cantik-cantik. Tulis dulu doa, nak baca doa apa tulis. Kan nak minta apa tulis, baca dulu. Tulis dulu sebelum baca. Hai Siti. Tengok Siti. Kak Ija kalau jumpa Siti, Kak Ija memang suka. Kak Ija suka tengok Siti. Siti baby, anak dia ramai tapi bagus dia. Siti. Kak Ija pernah jumpa Siti. Kak Ija pergi rumah Siti. Kau anak dia 5, Kak Ija tak silap. Kecil-kecil tapi sangat pandai bawa diri. Pandai Siti jaga anak kan. Bulan ni dia berkenan dengan akulah. Mak saya suruh buat. Siti Nur Umaira kata mak dia suruh buat. Anak baru tidur. Tak apa Ain Zainun, tak ada masalah insyaAllah. Boleh share-share. Minta tolong share-share kan supaya beri manfaat kepada orang lain juga insyaAllah. Supaya beri manfaat kepada, supaya kita pun dapat bahagian daripada sharing kita. Supaya kita share benda yang bagus-bagus ni insyaAllah Allah bagi bahagian untuk diri kita kan. Jadi orang dulu dia minum air hujung rambut. Okay, minum air hujung rambut. Ada juga petua yang ekstrim yang Kak Ija tak rasa bagus, tapi ada orang buat. Contohnya, dia orang minum air daripada bekas jilatan kucing. Okey, kalau contohnya, kalau dulu ada tempayan kan, kita tak ada air dalam tempayan. Kalau contoh tempayan tu ada kucing, ibu kucing. Ibu kucing jilat air tu, dia orang akan ambil air dari tempayan tu, dia orang akan minum dan selawat. Ini adalah satu petua dulu-dulu juga, petua-petua kuno. Okey, petua-petua lama yang dia orang buat dengan harapan dia orang boleh bersalin mudah macam kucing beranak. Ini adalah petua juga yang orang dulu-dulu ceritakan juga. Yang Kak Ija pun dengar daripada orang dulu-dulu, dia orang ceritakan macam tu, tapi Kak Ija tak buat.
Aku tak sampai hati nak minum air daripada bekas kucing tu. Kan, Kak Ija tak buat. Sebab Kak Ija tak rasa macam, aku ni kan kalau kucing ni berpenyakit dengan aku berpenyakit. Mungkin lah itu pemikiran Kak Ija. Kak Ija tak tahu petua tu berkesan atau tidak. Tapi ada petua yang macam tu ada kan. Ada petua yang begitu juga. Jadi antara petua-petua yang diorang tetapkan untuk memudahkan proses melahirkan. Kan jadi banyak petua-petua yang ditetapkan kan. Selain daripada tu, okey, banyaknya petua akak engkau kan. Jadi proses seterusnya yang nak memudahkan kita melahirkan adalah dengan melakukan banyak kerja sebenarnya. Sama juga dengan sekarang. Kalau orang dulu-dulu lagi dekat nak beranak, dia orang dah tak boleh tidur siang. Tahu? Tak boleh tidur siang. Tak dapat tidur siang. Tak diberi tidur siang ni weh. Tidur malam. Dah 6 orang kah? Hai Kak Ijah. Siti kata anak dia 6 orang. Okey, kita orang tak boleh tidur siang. Tidur siang ni diorang tak bagi. Diorang kata nanti baby jadi pemalas. Okey, baby jadi pemalas. Kau pergi buat kerja. Kau pergi mop lantai. Kau pergi macam-macam dia suruh kita buat untuk sebenarnya. Bukan pasal apa. Pasal nak memudahkan baby tu engage. Sebenarnya prosesnya adalah nak memudahkan baby tu engage. Dia suruh kita buat kerja engkau. Kalau Kak Ijaz selalu kalau dekat-dekat nak bersalin memang akan balik kampung kan. Jadi bila balik kampung, kalau family Kak Ijaz ni family yang besar tau. Family yang besar. Jadi bila family yang besar, kalau dengar seorang nak beranak, makcik-makcik ni akan datang balik lah kau ke rumah mak akak. Akanlah keluar macam-macam benda akak engkau kena buat. Jadi banyaklah halnya yang perlu dibuat sebab kita nak beranak. Jadi diorang akan suruh kita buat kerja ni, tak boleh tidur lah, macam-macam yang diorang suruh. Sebenarnya prosesnya adalah simple. Dia punya hala tuju ataupun dia punya aim adalah untuk bagi kita baby senang engage. Jangan tidur siang, dia kata. Buat kerja. Okey, buat kerja dengan lebih lasak. Buat kerja lebih lasak. Kalau boleh walk, berjalan kan. Buat aktiviti-aktiviti yang boleh mengeluarkan peluh supaya baby mudah engage. Bangun duduk ni bagus untuk memudahkan baby engage. Okey, selain daripada tu, orang tua-tua dulu bila kita dah 7 bulan, diorang akan lakukan melenggang perut ataupun buat satu sesi urutan. Okey, urutan. Urutan ni diorang mungkin Kak Tim tahu, kita nak urut, nak masukkan baby, nak betulkan kedudukan baby bila 7 bulan. Nak tengok adakah baby kita tu betul kedudukan ataupun menyongsang kan. Kalau menyongsang dia akan suruh kau merangkak pula. Merangkak je kerja kau, kena menyujud, merangkak. Ini adalah exercise yang selalu diorang ajarkan untuk membantu membetulkan, menaikkan kepala baby kalau menyongsang. Ini dulu-dulu punya style. Lah. Sekarang ni Kak Ija tak tahulah korang ada lagi tak macam ni. Kalau jumpa doktor menyongsang, apa yang doktor sarankan tu buatlah kan, insyaAllah. Tapi Kak Ija tahu kalau kalau kita buat aktiviti menyujud dan merangkak ni, insyaAllah dia memang mudah bergerak baby tu. Yang seterusnya adalah komunikasi ibu dan baby. Komunikasi ibu dan baby adalah sangat penting. Okey, daripada awal korang kena cakap dengan baby korang supaya bantu korang. Minta dengan baby. Baby, nanti kalau ibu nak bersalin, nanti baby tolong bantu ibu tahu, tolak elok-elok. Tolong ibu. Kena cakap. Okey, kena cakap. Walaupun dia tak faham, tapi dia tahu daripada heartbeat kita. Dia tahu daripada sentuhan kita pada perut kita. InsyaAllah dia tahu. Okey. Okey? Jadi harap-harap semuanya faham apakah petua-petua yang orang dulu-dulu buat. Okey, diambang waktu melahirkan. Lagi dah turun sebelum turun tanda. Okey, sebelum turun tanda, seeloknya kita buatlah, contohnya dah masuk 9 bulan tu, seeloknya apa yang kita buat adalah kita bolehlah siapkan persiapan kita supaya kita tak stres. Sebabnya bila kita stres, keadaan akan menjadi lebih sukar. Okey, siapkan persiapan kita awal.
Jangan urut ya. Kalau uri ke bawah jangan urut kan. Kita boleh merangkak, okey? Merangkak ya Putri Nur Adriana, merangkak. Jangan urut kalau uri ke bawah kerana uri boleh berlaku bleeding. Kalau uri itu tak betul tempat dan kita ada tolakan yang lebih kuat, dia boleh berlaku pendarahan. Jadi sangat-sangat penting untuk jaga tempat duduk uri ni. Kan kena tahu tempat duduk uri ni supaya tak berlaku. Sebab selalunya kalau uri ke bawah dia memang dekat bahagian yang selalu kita sengkak. Okey, takut kalau kita terlebih tak tahu kedudukan uri tu kat mana, terlebih urut ataupun terlebih naikkan, dia boleh dia boleh salah lah, dia boleh pecah. Kalau orang dulu-dulu yang pandai-pandai, kalau memang confirm orang ni memang boleh buat, boleh. Kalau orang yang biasa-biasa, jangan. Kan? Kalau orang dulu-dulu yang pandai, tinggi ilmu dia, boleh. Senang cakap, ada je orang yang boleh ugut. Tapi kalau yang orang biasa-biasa, jangan. Kan? Kalau dah 9 bulan, duduk rumah mak, macam-macam kerja buat 24 jam. Ada je kerja kena buat. Malam time tidur je, tu je lah time rehat. Siang bergerak saja buat macam-macam kat rumah. Kan? Senanglah ni Nurul, insya-Allah bersalin dengan mudah. Okey, Putri Nur Adriana, kalau jumpa orang yang betul-betul tahu, boleh. Kalau tak tahu, jangan. Jangan. Sebab kalau setakat urut spa, urut biasa-biasa ni, tak boleh. Dia kena orang pandai. Dia kena orang yang betul-betul pandai. Baru dia boleh betulkan uri. Baru dia boleh betulkan baby songsang. Kalau orang tak pandai, jangan, sebab uri boleh pecah. Dan kalau uri pecah, korang boleh mati. Okey? Jangan memperjudikan nyawa anda. Cik, kan? Cakap macam cerita hantu. Mentang-mentang duduk kat belakang ni apa? Tengok ni, apa ni kata Nur Fatimah, semasa mandi air yang turun ke rambut kita tu, terutama rambut bahagian depan tu, kita ambil hujungnya, hisap yang turun tu sambil berselawat, berdoa agar dimudahkan kita bersalin. Make sure rambut tu dah cuci bersih tau. Betul. Janganlah rambut yang berkelomomo-kelomomo tu. Kan? Okey Kak Ija, terima kasih bagi pencerahan. Saya dah 8 bulan. Bulan depan je nak keluar. Okey, kalau masa tu Putri cuba ya, cuba banyakkan merangkak macam baby tu. Lepas tu buat exercise macam kita sujud, tapi bilang 1 2 3 sampai 20, lepas tu duduk. Lepas tu sujud lagi sampai 20. Itu adalah untuk membantu uri tu bergerak, insya-Allah. Ada kalau yang 7 bulan hamil tu boleh lagi bergerak. Tapi kalau dah 8 bulan ni, ikut nasihat doktor. Boleh cuba exercise tu, tapi kalau masih lagi tak bergerak dan doktor nasihatkan apa-apa, cuma ikut nasihat doktor. Okey? Jadi, bagi mereka-mereka yang maknanya memang korang kena plan nak bersalin normal. Okey, nak bersalin normal. Bila dekat-dekat nak melahirkan, apa lagi yang kita boleh buat? Kalau orang zaman dulu, diorang akan buat air selusuh. Okey, air selusuh. Air selusuh ni ada macam-macam cara. Ada macam-macam style. Ada macam-macam jenis. Okey? Ada yang buat dengan air kelapa, ada yang buat dengan air masak ataupun air jampi. Dia orang buatkan air jampi. Ada yang rendam buah kayu akar Fatimah. Kan ada yang guna minyak selusuh. Kalau orang dulu-dulu, bidan-bidan dulu, dia orang akan buat minyak. Okey, minyak ni dia bukan hanya untuk diberi minum kepada ibu yang tengah mengandung, tetapi juga dia akan sapu pada bahagian misvi kita. Misvi ni dia orang akan urut dengan minyak selusuh tu bagi memudahkan bukaan. Okey, dia orang akan urut masa kita nak bersalin tu, dia orang akan baca. Dia orang ambil minyak dia orang ni, dia orang urut dulu kat sekitar misvi kita tu, nak bagi bila buka dia lembut. Orang zaman dulu-dulu seninya halus. Kan, seninya halus. Jadi diorang ada cara yang berhalus lah, berseni untuk bantu membuka laluan. Dulu mana ada jarum-jarum benang nak jahit. Takkanlah nak jahit dengan jarum jahit jala pula kan. Jadi tak ada jarum. Tak adalah doktor sediakan jarum untuk dijahit kan. Jadi diorang
diorang taruh minyak. Okey, selain daripada tu, korang pun boleh buat urutan untuk bantu regangan bahagian Miss V tu bila kita dekat-dekat nak bersalin. Urutan ni dia ada cara dia. Kalau insyaAllah kalau ada masa Kak Ija kena menulis dan kena ada gambar rajah lah. Tapi macam mana nak buat gambar rajah tu lah. Kan? Macam mana akak nak tunjuk kat korang cara nak menyengkak, cara nak sampai set pantai Kak Ija tak sampai lagi, baby dah keluar. Kan Ikin? Dua anak dua-dua keluar awal. Alhamdulillah. Maknanya dipermudahkan tu Ikin. Orang baik-baik Allah bantu semua. Kan? Jadi jangan rasa offense, jangan rasa tertekan. Orang dulu dia orang ada air selusuh. Air selusuh ni korang boleh suruh suami korang buat sendiri untuk korang. Sangat-sangat afdal. Okey, boleh suruh suami bacakan ayat-ayat yang boleh memudahkan kelahiran. Kak Ija pernah share dekat page Kak Ija cara nak buat air selusuh. Ayat apa yang suami boleh baca untuk buat air selusuh. Ini yang orang dulu memang amal. Memang buat. Kak Ija sendiri secara personal, atuk Kak Ija memang buatkan selusuh. Tapi atuk Kak Ija buatkan guna air kelapa muda. Okey, atuk Kak Ija buat air kelapa muda. Kak Ija adalah seorang yang berisiko untuk melahirkan. Jadi selalu atuk sangat takut. Mak Kak Ija, kalau Kak Ija nak beranak, dia memang dalam keadaan yang sangat ketakutan lah konon-kononnya. Kan, aku ni anak kesayangan, cik. Tak ada lah. Kan, jadi dia orang dalam keadaan takut. Jadi atuk memang selalu kalau anak cucu yang lain, dia buat air. Dia buat air biasa. Tapi atuk Kak Ija, kalau Kak Ija dia buat kelapa muda tu. Dia baca jampi lah. Dia jampi, tak tahulah apa dia baca, ayat apa dia baca, tak tahu. Tapi dia jampikan kelapa tu dan dia bagi Kak Ija minum. Selalunya kalau Kak Ija dah keluar tanda dah, dia akan buat. Bila dah minum air kelapa tu, tak sampai, lepas habis dia minum sebiji kelapa tu, Kak Ija akan muntah. Okay, dan muntah, dan bila dah muntah tu, masuk labor room terus lah. Kira senang cerita. Dan muntah memang terus masuk labor room. Tak ada pecah-pecah air ketuban pun tak ada. Terus on. Macam tu. Tak lama dalam labor room, keluar baby. Tak lama dalam labor room, keluar baby. Cumanya, bila dia dah meninggal, dah tak adalah orang yang pandai nak buat air selusuh untuk kita lagi. Kan? Dah tak adalah orang yang pandai nak buatkan air selusuh. Tapi adalah dulu juga orang tua-tua, pakcik-pakcik sedara yang boleh buatkan. Cumanya tak adalah seampuh tu lah. Kan? Maknanya tak adalah macam minum terus nak beranak. Tak ada. Cumanya dia ambil masa sedikit, tapi masih lagi insyaAllah Allah mudahkan. Okey? Ni adalah betul-betul orang dulu-dulu dia orang ada bacaan air selusuh. Ada yang buat minyak, ada yang buat solat hajat, ada yang buat air yasin kan untuk kita baca dan suami bacakan surah-surah tertentu kan. Ni sangat-sangat afdal, sangat-sangat bagus untuk korang. Suruh suami sama-sama tolong doakan kita. Sangat-sangat bagus kan. Jadi ni adalah perkara-perkara yang orang tua-tua dulu buat untuk bantu memudahkan kelahiran. Cumanya Kak Ija yang tanya guna akar Fatimah tu, ianya mengandungi satu bahan yang boleh membuka rahim sangat cepat. Okay, jadi korang akan ada contraction yang kuat. Sebab tu kalau orang tanya Kak Ija nak minum bila, jangan minum banyak kali. Minum sikit saja, serendam je. Sebabnya kita tak tahu badan kita memerlukan berapa banyak benda tu. Okey, berapa cepat pembukaan contraction kita. Kita tak nak tiba-tiba jadi sakit yang amat sangat. Tu yang diceritakan kepada Kak Ija lah. Jadi Kak Ija ceritakan kepada korang, kongsikan kepada korang supaya memberi input kepada korang. Boleh share dengan kawan-kawan. Anak saya dalam kandungan songsang, macam mana nak buat? Okey, Alin, berapa bulan baby kandungan songsang? Kena tahu juga berapa bulan kan? Kita tak boleh macam terus okey je, terus betulkan ke. Tak boleh, kita kena tahu berapa bulan kan. Songsang tu macam mana kan. Kalau baby songsang macam Kak Ija cakap, korang masih boleh merangkak pun bagus untuk baby songsang. Okey, boleh merangkak, boleh angkatkan punggung ketika baring. Ini adalah exercise yang dibuat untuk membantu memudahkan, menggerakkan baby ataupun uri. Jadi boleh cuba buat kan. Selain daripada tu, doa dan bercakap dengan baby. Okey?
Okey Alin. Jadi cakap dengan baby. Baby bergerak sikit 34 minggu. 34 minggu boleh lagi cuba merangkak, bergerak secara tunduk. Sebab apa? Kita nak dia beralih tempat kan? Jadi bagi dia space. Bila kita merangkak ni, perut kita ke bawah. Jadi dia ada ruang untuk bergerak. Dan bila dia nampak dia ada ruang untuk bergerak. Air selusuh tu afdal diminum waktu bila, okey? Air selusuh ni dia tak kisah sebenarnya. Air selusuh ni atas pembuat dia. Sebab ilmu untuk air selusuh ni berbeza-beza. Kalau contohnya suami bacakan ayat untuk air selusuh, korang minumlah lagi 2 minggu ataupun lagi sebulan nak melahirkan tu, startlah minum air tu. Dan doakanlah sebelum tidur ke kita minum kan. Doakan dipermudahkan. Kepala di atas, kaki di bawah. Okey, tak apa Alin, ada masa lagi untuk baby pusing. Kalau tak pusing juga, insya-Allah doktor boleh caesar untuk proses melahirkan. Jangan risau. Setiap proses tu adalah okey. Tak ada masalah. Cumanya penjagaan sahaja lebih sedikit walaupun caesar, tapi selamat. Insya-Allah selamat. Tak ada masalah. Sekarang ni kita punya perubatan dah bagus. Kan? Jangan kata tak bagus. Sebab tu banyak menyelamatkan nyawa. Kalau dulu baby songsang, kebanyakannya mati. Banyak kematian bayi dulu disebabkan oleh baby songsang. Kan? Dulu mana boleh caesar. Jadi kena bersalin normal. Kan? Kadang-kadang tak boleh dibantu, jadi baby mati lemas dalam perut. Jadi kita tak nak macam tu. Ikut nasihat doktor. Kalau boleh buat exercise yang macam Kak Ija ajarkan tu, Kak Ija tunjuk tu, Kak Ija ceritakan tu, buat kan. Buat kerap dan doakan agar baby berpusing. Kalau nak kata Kak Ija bagi petua, nak kata boleh berpusing, mari sini akak buatkan pusing, tak ada. Kan? Daripada 7 bulan kita dah boleh minum air hujung rambut. Ya, Aisyah Lia. Daripada mengandung 7 bulan. Mulanya scan baby songsang 35 week. Saya kerap berbual dengan baby, kerap sujud. Betul kan? Kak Ija cakap. Siti Salwa cerita, dia kata baby dia songsang. Bila dah 38 week, pusing dengan betul. 39 dah bersalin. Sujud, merangkak, sujud, cakap dengan baby ni adalah petua-petua yang boleh membantu menggerakkan baby. Sebab apa? Kedudukan perut yang ke bawah. Kita nak perut kita dalam keadaan ke bawah supaya baby ada ruang untuk berpusing. Kan? Okey. Jadi yang seterusnya, yang last sekali buat air selusuh untuk bantu memudahkan bersalin. Dan kalau petua nenek Kak Ija, sebelum bersalin kita bawalah bekal sebiji telur dengan kalau dah turun tangga tu, ambillah sebiji telur dengan sesudu kecil cuka makan. Bancuh minumlah. Kalau tak boleh nak telan telur mantap, buat telur separuh masak, taruh sesudu kecil cuka, bancuh dan minum untuk bagi kita tenaga, memudahkan proses meneran. Supaya bila kita nak bersalin tu, kita ada tenaga. Dah dekat nak bersalin, makanlah dulu. Makan. Minum minuman manis, minum Milo. Supaya korang ada tenaga. Tenaga ni sangat-sangat korang penting bila nak melahirkan. Jangan takut. Jangan terlampau banyak fikir, aku ni nak angkat buntut 3 cm, nak turunkan buntut. Terlampau banyak manual yang korang baca. Bila terlampau banyak manual, korang akan berselirat dekat atas, dekat dalam labor room tu. Tak tahu nak cakap macam, tak tahu nak buat apa. Tak tahu yang mana satu. Kawan ni kata dengar si A punya tulisan, dia kata suruh melentang kaki ke atas. Aku pun kaki ke atas. Suruh jangan beneran macam ni. Aku pun teran macam ni. Biar dia keluar dengan sendiri. Biar dia, let it be. Kita akan lalui proses tu dengan sendiri. Okay? Cumanya cuba elakkan mengangkat punggung. Okay? Jangan angkat punggung. Kerana bila kita angkat punggung, luka akan lebih rabak, lebih luas. Jadi jangan elakkan mengangkat punggung. Okey? Ini adalah petua-petua orang dulu kalau nak bersalin. Kalau orang dulu Kak Ija pernah tengok mak Kak Ija bersalin adik Kak Ija dekat atas, dekat rumah lah kan, bidan kampung. Baring atas tikar kan.
atas tilam nipis yang diorang taruh tikar kan. Kena pegang lutut tu macam mana kan, kena pegang supaya tak terangkat buntutnya. Tapi sekarang ni kaki diorang taruh macam ni dah kan. Jadi lebih selesa lah mungkin untuk korang. Okay, cumanya jangan angkat buntut. Macam tu. Okay. Jadi itulah dia petua-petua orang dulu-dulu. Antara petua-petua, banyak lagi petua sebenarnya yang dibuat oleh orang dulu-dulu, yang diamalkan orang dulu-dulu untuk memudahkan proses bersalin. Yang macam Kak Ija cakap, minum telur dengan cuka ni adalah untuk memudahkan pengeluaran memudahkan pengeluaran uri supaya tak melekat kuat pada dinding rahim. Jadi dia tak payah nak selup kuat-kuat untuk korek kuat-kuat untuk keluarkan uri kan. Jadi ini adalah petua-petua, banyak petua sebenarnya yang orang tua dulu bagi untuk memudahkan proses bersalin. Jadi tapi ada sis Bartolian, apa boleh bersalin normal. Okey, kedudukan sis tu dekat mana kita kena tahu ya Siti Nurhayati. Okey, kedudukan sis tu dekat mana, berapa sentimeter sis tu kan, sama ada dia mengganggu proses melahirkan ataupun tidak, kita kena tahu. Kalau nak tahu lebih lanjut kena tanya doktor, sebab Kak Ija tak tahu kedudukannya macam mana, berapa besar dia, adakah dia menghalang laluan kan. Kita kena tahu sebab doktor akan nasihatkan. Okey, Siti Hayati, jangan takut kalau kena Caesar pun tak ada masalah. InsyaAllah lepas Caesar korang minum set berpantang by Nazira Frijan Kip Dara ni, luka Caesar korang cepat baik. Tapi ikut aturan, insyaAllah korang akan sihat. Jangan takut. Bersalin Caesar ni dah normal sekarang. Okey? Tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Cumanya kalau doktor kata nak buangkan sekali sis ataupun doktor nak nasihatkan supaya boleh buangkan sekali sis masa proses melahirkan tu, pembedahan kan. InsyaAllah tak ada masalah, boleh teruskan dengan nasihat doktor. Jangan takut. Kak Ija tak boleh halang korang punya proses melahirkan. Itu adalah satu yang bercanggah. Korang boleh ikut sahaja nasihat dan kita boleh usahakan apa yang kita boleh usahakan. Apa yang kita tak boleh, tak logik untuk kita usahakan, kita tak payah. Kita ikut flow sahaja. Okey. Banyak manual yang Kak Ija, tapi betul tu, relax je nak share pengalaman bersalin 5 anak untuk percepatkan bukaan. Jalan tu Kak Tim amalkan senaman squat. Betul lupa Kak Ija kau nak cerita squat. Kak Ija baru cerita kat budak yang datang ambil ubat tu suruh squat. Squat ni memang betul-betul bila dah ada contraction tu, korang sakit contraction tu, squat lah. Memang cepat ya Kak Tim ya, masuk baby kan engage. Sebabnya bila squat kan Kak Ija semalam tunjuk bertungku tu, angkat kaki kan pelipat tu. Bila squat pelipat tu dia orang ada tolakan. Jadi tolakan tu sama kan dua-dua belah. Jadi baby tu akan ke tengah. Baby tu akan betul-betul engage. Masuk kot line yang sepatutnya dia masuk. Sebabnya kaki kita dah tolak exercise macam ni. Ada movement. Baby akan masuk. Jadi squat. Betul Kak Tim. Terima kasih sebab ingatkan Kak Ija. Kak Ija pun lupa dah. Semalam pesan dekat budak yang datang ambil ubat tu. So squat. Cepat baby. Sangat-sangat mudah engage. Okey, dan mandi juga sebelum masuk labor room. Mandi. Memang korang akan bertenaga sikit lah. Kalau korang dalam keadaan yang weak, susah sikit nak meneran. Kalau keadaan yang segar, lain cara teranannya tu. Okey? Dia kata tempat Caesar saya ni, tapi saya minta pakar nak bersalin normal. Sekarang dah 38 week, doakan saya. Padahal dah 4 tahun. Cik Puan Hidayah, mungkin luka Caesar tu tak ditreat dengan betul kan. Cuba tanya Siti yang anak 6 tadi tu. Siti yang anak 6 tadi tu, tengok luka Caesar dia macam mana. Dia minum apa? Sis ada dekat kemaluan sebesar ibu jari. Sekejap Kak Ija nak baca. Okey, si Puan Hidayah, mungkin tak dirawat dengan betul, tapi insyaAllah kalau Caesar juga lepas ni, PM Kak Ija, kita boleh buat satu sesi rawatan yang insyaAllah ikut aturan, nanti tak sakit lagi luka Caesar sangat. Okey, sebab even adik Kak Ija, dia ada 2 rahim atas bawah dan dia pun bersalin Caesar.
semua anak dia Caesar, walaupun mula-mula ingat boleh meneran. Dah beranak anak kembar last, baru doktor tahu yang rahim dia tu atas bawah. Sebab tu dia tak boleh beranak normal. Setiap kali mesti contraction, tunggu, dah buka jalan, dah lah sakit nak beranak, buka jalan, dah buka jalan besar, baby tak boleh keluar-keluar, operate emergency. Dah tahu, last baru tahu yang rahim dia tu bertindih dan tak boleh bersalin normal kan. Jadi alhamdulillah pemulihannya tu sangat bagus, sangat cepat pulih, luka Caesar pun dah tak sakit cepat kan. Jadi kena berpantang dengan betul. Nampak dia kata kita pantang cowboy masa twin. Yalah kalau anak twin kan memanglah Kak Ijal respect orang anak twin. Kak Ijal tengok adik Kak Ijal anak twin, sebelah sini menetik, sebelah sini 2 tangan menetik baby kau. Kalau aku terkapar, pensan. Kak Ijal selalu cakap kat mak Kak Ijal, kalau Kak Ijal ni beranak macam ni, aku terkapar ni. Sebabnya susah beranak twin. Susah. Nak jaganya tu memang wallahualam bisawab. Orang yang tahu, orang yang ada je lah yang tahunya kan. Okey. Sekian dulu perkongsian daripada Kak Ijal hari ni. Kita jumpa lagi esok dalam Baby Nenek Kebayang. Kak Ijal nak ceritakan pasal permasalahan kulit baby. Petua-petua dengan masalah kulit baby. Sebab ramai orang ada baby yang bermasalah kulit, tak tahu benda ni apa, benda ni mendapa. Kak Ijal nak cerita pasal tu besok. Jadi tunggu Kak Ijal besok pukul 10 malam. Bye bye. 10 ke 10.15 lah nah. Okay, bye bye. Jumpa lagi besok. Jangan lupa subscribe YouTube keepdara.com untuk dapatkan tips-tips yang lama-lama. Okay, boleh tengok kat dalam YouTube channel Kak Ijal. Okay, subscribe tau. Klik. Dan kalau korang rasa nak dapatkan notification bila Kak Ijal live, boleh setkan see first untuk live Kak Ijal. Okay, sekian dulu daripada Kak Ijal. Bye-bye. Jumpa lagi besok. Assalamualaikum.